warahmatullahi wabarakatuh. So pada hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan Microsoft Word. Okey, bagaimana kita ingin menggunakan Microsoft Word. Okey, ini adalah layout Microsoft Word. Okey, yang saya gunakan sekarang ni adalah Office 2019. Okey, jadi dia akan display yang macam ni lah pada 2019. Kalau guna version yang lain pun tak jauh beza sebenarnya, cuma berbeza kalau 2019 banyak dia punya tools ke atas ni lebih advance lah. Okey, dia adalah tambahan. Okey, seterusnya kita nampak belah kiri ni. Di sebelah kiri ni saya dah keluarkan navigation. Okey, nampak navigation. Saya klik kat bahagian page, so saya akan nampak page yang saya nak display lah. Okey, saya keluarkan navigation ni supaya sebenarnya navigation ni penting kalau kita nak tengok page kita tu lebih daripada, katakan lebih daripada 10. Okey, contohnya. Jadi kalau page yang kita nak. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini je, kita boleh klik direct kat sini je. Okey, kalau 1, 2 ni. Okey, macam mana nak keluarkan navigation ni? Kalau mula-mula kalau keluarkan tak ada, so kita pergi dekat view ni. Dekat view ni ada navigation pane. Okey, jadi kita boleh keluarkan navigation pane kat sini. Yang atas ni ruler, kat atas. Siapa yang kata keluarkan tak ada, so boleh klik kat ruler kat atas ni. Okey, senang kita nak adjust. Okey, ini tak ada masalah. Pergi ke bahagian home. Okey, kita nak masukkan dulu perkataan. Contohnya saya masukkan satu tajuk. Sekarang ni dekat bawah ni kita boleh tengok ini adalah untuk zoom. Okey, jadi untuk plus ni maksudnya kita klik kat plus ni dia boleh besarkan, kita zoom besarkan. Yang ni kita untuk minus ni untuk kecilkan. Kita boleh juga tekan kat tengah ni untuk adjust. Okey, tengok pada bahagian kolom font ni. Okey, kita dah type kat sini satu tajuk. Kita nak tengok dari segi tulisan dia. Office biasa dia ada yang basic je lah, tak banyak lah. Kalau kita nak dapat font yang pelbagai macam ni, kita boleh download dekat satu website. Website dia. Okey, ni website untuk dapatkan font secara free saja. Kita download font yang mana kita berkenan, kemudian kita install. So dia akan terus automatic masuk dekat sini. Kan? Okey, saya nampak lebih jelas kat sini. Okey, kita go through satu-satu. Okey, yang sebelah ni adalah untuk kita besarkan saiz. Kita nak saiz yang mana? So, kita boleh besarkan. Ada nampak A kan? Ada arrow ke atas, ada arrow ke bawah. So, ini juga fungsi dia untuk besar dan juga kecilkan tulisan. Kalau saya klik yang arrow ke atas ni, dia besarkan. So, kalau saya klik yang arrow bawah ni, dia akan kecilkan lah. Inilah untuk change case. Change case ni maksudnya kita tukar dia punya font tulisan besar dan juga tulisan yang kecil. Okey, kalau saya tekan status case maksudnya hanya yang depan ajalah yang huruf besar, yang belakang tu semua huruf kecil. Kalau tekan lower case, semua akan jadi huruf kecil. Okey, see? Okey, kalau kita tekan upper case, dia automatik semua akan jadi huruf besar. Kalau kita tekan capital S tu, setiap permulaan huruf tu dia jadi besar. Macam ni. Okey, yang lain boleh dulu kecil lah. Last kali toggle ni push lah. Kecil besar, kecil besar. Ini ada gambar, nampak gambar eraser kat sini. Eraser ni selalunya kalau kita copy paste satu sentence ataupun ayat daripada internet, kita paste kat sini, kita tercopy dia punya sekali background color dia. Okey, perkataan dia tu, belakang dia tu ada color. Dia akan jadi, contohnya dia jadi macam ni. Okey, contohnya kita copy paste daripada internet, dia tercopy sekali dengan color dia. So macam mana kita nak buang ni, kita highlight je and then kita tekan eraser ni. So dia akan kembali pada yang asal lah. So dia padam lah semua urusan tu. Dan kita boleh adjust lah, kita adjust balik lah, kita nak font yang mana. Ini pula untuk boldkan dia. Kita nak gelapkan dia, nampak? Okey, nak gelapkan. Yang ni untuk italic kan, kita sengitkan dia. Yang ni untuk line. Dia akan jadi line kat bawah. Ada line. Okey. Okey, yang ni untuk stripe. Nampak? Ada garisan terpotong kat tengah-tengah tu. Ini untuk stripe. Okey. Yang ni tulisan kita dia akan jadi macam kecil tau. Contohnya tulisan ni saya nak yang ni yang biasa, tapi yang ni jadi kecil. Okey, dia akan jadi macam ni.
Nampak kan? Ada beza kan? Yang asalnya X ni adalah yang ni lah. So jadi kecil. Kalau saya nak yang ni, dia akan kecil ke atas. Macam ni. Sama macam ni. And then yang ni pula, ini untuk lebih pada highlight. So kita highlight dulu yang ni. Kita pilih yang ni. Kita nak color highlight. So dia highlightkan font kita lah. Tajuk kita nak pilih color mana. So kita highlight. Cumanya kalau kita pilih color yang cerah, tak ada masalah lah. Boleh nampak lah. Tapi kalau kita pilih color gelap ni, tulisan tu memang tenggelam. Jadi kita kena tukar pula color tulisan. Okay, macam mana nak tukar color tulisan? Contohnya saya ambil color gelap ni. Sebelah ni kita boleh tukar color tulisan. So kita ambil color putih. Kita highlight dulu. Kita ambil color putih. Ini adalah untuk kita nak tukarkan kita punya font ni. Saya ke depan sikit. Okay, kita highlight dulu. Lepas tu yang ni adalah untuk tukar font kita pada nampak dia ada pertukaran color kat situ. Ini outline, color dekat luar dia. Kalau kita pilih color kuning lah. Ini untuk shadow, ada shadow kat luar. Dia ada macam nampak bayangan macam tu. Tulisan tu ada reflection, ada pantulan macam cermin. Ini glowing macam tadi, ada glow, cuma glowing dia tu dia ikut color lah. Nak color apa, dia ada glow tulisan tu. Okey. Itu paragraf. Untuk ini pula adalah bila kita letak sini, ini untuk font yang kita nak letak point. Okey, kita pilih point, dia akan jadi macam ni. Nak letak yang mana? Okey. Selalunya kita boleh letak point-point lah. Kalau ayat kita dah bentuk point, kita boleh letak. Contohnya kan saya letak yang ni kan. Lepas tu kita letak ujung, kita next, enter. Dia akan jadi point seterusnya lah. Ini pula dari segi nombor. Dia keluar nombor 1, nombor 2, nombor 3, A, B, C, semualah. Kalau kita pilih katakan yang A ni, so bila kita next ni enter, dia akan terus bacalah yang seterusnya, counting B, C yang seterusnya lah. Okey, yang ni pula ada kesinambungan anak-anak daripada yang tadi tu lah. Kalau kita pilih nombor 1, so kita boleh setkan yang ni. 1 mungkin 1A berapa. Ni pula enter dulu. Okey. Okey, yang ni untuk kedudukan perkataan kita. Kalau kita nak dia kedudukan macam mana, so kita tekan. Okey, kalau kita nak ke kanan, kita klik kanan. Jangan yang banyak kat sini, baru boleh kita nampak kedudukan di kat sini. Contohnya, saya ambil satu ayat kat sini. Kita copy, Ctrl C. Okay, ingat nak copy kat sini, Ctrl C. And then kita pergi ke sentence tadi. Ke sini. Kita paste balik kat sini, Ctrl V. Ctrl V. Okay, so dia dah keluar kat sini. Okey, jadi kat sini kita nak guna yang ni. Macam mana kita nak guna yang ni? Okey, kita highlightkan dulu ke semua ni. Kita klik kat sini. Okey, jadi klik kat sini, kita tengok pada tanda kat atas ni, dia punya line tepi ni seragam, semua sama mengikut yang belah sini. Tapi yang belakang ni berterabur lah. Sebab kita punya ni dia sama sebelah kiri saja. So sama saja. Kalau kita letak dekat tengah, klik tengah, so dia akan berada kat tengah. Kiri kanan tak sama lah, tak seragam lah, cuma dia berada kat tengah. Yang ni pula kalau kita tekan, dia akan berada sama ujung ni, tapi kat sini pula tak sama, tak seragam. Yang justify ni, kedua-dua belah adalah sama. Belah sini sama, belah sini pun sebenarnya sama. Kalau kita buat report ke, kita buat thesis, kita buat karangan yang memerlukan ayat yang panjang-panjang macam ni, kita mesti kena guna justify supaya ayat kita tu lebih nampak teratur. Okey, sekarang ni benda ni nampak yang A4 ni margin dia dah termasuk ke dalam. Macam mana kita nak adjust ni pergi betul-betul kat sini, sebab kita punya ni sepatutnya ni kena duduk dekat sini. Macam ni kan, duduk satu line ni. Ni dah dia termasuk ke dalam. So nak adjust dia, nampak dia ada ni. Kita jangan adjust kat atas ni, dia sebenarnya boleh gerak. Okey, tapi kita kena adjust sekali dengan topi dia ni, bawah petak ni, adjust semua ni sekali. Kat sini. Baru semuanya akan bergerak lah. Okey, yang ujung ni kita biarkan. Okey, kemudian yang ni pula, yang ni untuk lebih pada paragraf. 1.15 dia dah berubah jarak paragraf ni. Okey, macam ni. Kalau 1.5 macam ni. Dan seterusnya makin besar lah jarak dia. Okey, untuk adjust jarak ni dia ada dua tempat. Satu kat sini, satu lagi dekat
point nampak arrow ni kat sini. Okay, tapi sebelum tu kita go through yang ni dulu. Yang ni untuk background colour. Kita nak letak colour kat belakang dia. Background colour kat belakang. So kita boleh letak yang ni. Okay. Yang ni untuk line. Kata nak letak line kat bawah, so akan wujud line. Ini line kat atas, kiri, kanan dan satu kotak. Okay, dia automatik akan masukkan. Yang ni untuk paragraf tadi. So paragraf ni sebenarnya, kita tengok bahagian line spacing ni. Bahagian spacing kat bahagian line ni. Okay, yang sekarang ni adalah dia punya spacing adalah 1.08 ataupun multiple. Okay, kita set pada 1.5. Jadi yang ni untuk before after ni adalah untuk after ni untuk kan kosong. Okay, dia lebih teratur lah. Okay, saja je lah. Okay, set yang dekat sini saja. Okay, dah jadi macam ni untuk paragraf. Untuk style ni pula kita tak perlu tukar pada style lain, sebab kalau kita tukar style lain, dia semua akan bertukar. Dari segi heading, colour, semua dia akan bertukar. Jadi kita stick pada yang normal je. Dia akan macam ni. Untuk select ni maksudnya kat sini. Okay, select ni kalau select all, dia akan select kesemuanya sekali font ni. Okay, tu maksud dia. Kalau select objek ni pula, maksudnya objek ni lebih pada kalau ada gambar dekat sini. Okay, gambar kat sini, barulah kita select objek, kita akan select gambar tu saja. Font ni tak termasuk. Dia hanya boleh select objek yang berbentuk gambar je lah. Okay, kita boleh select kan. Tu maksud dia. Okay, seterusnya kita pergi ke insert pula. Di sebelah kiri insert ni, dia ada, nampak ada cover page. Okay, cover page ni maksudnya kita nak tukar kita punya cover page. Kita boleh, contohnya saya pilih yang, so nampak dia dah berubah cover page kan, dia masukkan. Kenapa dia masukkan nama saya kat sini? Okay, sebab saya dah sign in atas nama saya kat sini. Okay, kita dah sign in kat sini, so dia akan keluar automatik lah, sebab ini dikira cover depan. Okay, jadi dia dah buatkan siap-siap untuk kita lah. Jadi boleh pilih je nak yang mana, semua ada pelbagai jenis. Okay, ada banyak pattern yang mana satu kita nak lah. Okay, kemudian yang ini blank page. Yang ni kalau kita nak tambah lagi blank page. Okay, macam ni. Dia akan keluar satu blank page. Page kosong. Okay, page break ni maksudnya kita akan jadi permukaan yang lain. Page yang lain. Tekan sini sebagai page break. Okay, dia akan keluar table pula. Okay, kecilkan sikit. Okay, table ni untuk kita masukkan table. Okay, kita letak kat sini, dia akan keluarkan table yang kita nak. Okay, berapa kolom, berapa row kita boleh masukkan. Okay, kalau kita masukkan kat sini, jadi table ni kita boleh adjust lah. Kita nak adjust macam ni ke, semua kita boleh adjust kedudukan dia. Okay, terpulang pada kita. Okey, table ni pula dia dah keluar. Bila kita keluarkan table, dia automatik akan keluarkan style dia. Jadi style kat atas ni kita boleh pilih kita nak yang macam mana. Nak tambahkan color pada table tu. Kalau saya letak dekat sini, maksudnya color dekat bahagian tu. Kalau saya kata nak letak color bahagian tajuk kat atas, contohnya kat sini tajuk, saya masukkan bilangan, okey, perkara contohnya kan, dan seterusnya lah. Jadi kat sini kita keluarkan nak panah macam ni, kita highlight sampai ujung. And then kita letak, pilih color dia. Kita nak color yang mana? Satu. Gambar. Okey, untuk gambar ni, masukkan. Okey, mana-mana gambar lah. Contohnya saya ambil satu gambar. Okey. Dah lah yang ni lah. Okey, so gambar ni apabila kita paste dekat Word ni, dia memang tak boleh jadi kita nak letak gambar ni dekat page yang kita nak. Kita tak boleh nak tarik. Jadi nak gerakkan macam mana? Kita pergi ke red text ni. Okey, kita pilih in front of text. Ni. So, kita bolehlah gerakkan dia. Nak letak sini ke, nak letak di bawah ke. Dia tak mengganggu lah. Yang maksudnya yang table ni tak mengganggu. Walaupun kita nak letak kat mana pun tak kisah. Background ni, picture ni dia ada background putih. Kan? Okey, jadi macam mana kalau kita nak hilangkan background putih ni? Senang je. Dekat background putih ni kita nak hilangkan, kita pergi ke bahagian color ni.
Okey, kita pilih set transparent color. Lepas tu kita klik lah dekat permukaan yang putih ni. Dia automatik akan hilang. So dah hilang background putih tu. Jadi macam kita boleh letak kita punya ni lah gambar picture kat sini. Nampak lebih real lah, lebih cantik, tak seperti tampal macam tu. Ini pula adalah untuk bentuk. Okey. Bentuk lah. Okey, macam-macam bentuk kita boleh pilih kat sini. Nak yang macam mana, semua ada bentuk macam mana. Okey, bentuk ni memang dah disediakan kat sini. So kita pilih, kita select satu contohnya. Saya select satu bentuk. Okey, macam ni. Okey, jadi dalam bentuk ni kita boleh nampak bila kita select bentuk, dia automatik dia akan keluar yang bentuk macam ni. Jadi untuk bentuk ni, ini kalau kita nak tukar bentuk lain. Okey, yang ni pula kalau kita nak color bentuk kita tu. Okey, jadi kalau nak color lain pun kat sini pun boleh. Pilih je. Okey, boleh tukar color. Yang ni boleh tukar outline dia. Maksudnya garisan kat luar ni. Kat luar ni kita boleh tukar. Nak pula dekat bahagian color ni pun kita boleh buat sama ada kita nak tebal ke, kita nak nipis je ke. Okey, kita set kat sini. Semakin besar dia punya point tu, semakin tebal lah dekat luar tu. Okey, yang ni kalau garisan kita nak garisan lain, kita tak nak dia tu, kita nak putus-putus. So dia nampak bentuk putus-putus. Okey, nampak beza kan? Okey. Kemudian ni pula untuk jadikan bentuk kita ni dalam bentuk 3D. Kita boleh set kat sini. Okey, boleh settingkan yang ni, preset 1, dia jadi macam bentuk sama. Ni bentuk macam ni. Okey, dan seterusnya. Kita boleh pilih lah. Okey, kalau bentuk shadow ni pula, dia ada shadow sikit. Okey, macam ni. Ada pantulan. Kalau glow pun sama. Okey, kalau bentuk 3D sikit, dia macam ni. Okey. Kita boleh pilih nak kedudukan macam mana. Okey, kalau yang ni dia bentuk macam ni pula. Okey, selalunya kita tak akan tukar bentuk 3D macam ni kalau kita buat presentation lah dalam PowerPoint macam tu. Kita boleh buat lah. Okey, kita nak masuk tulisan. Okey, boleh kita klik kanan, kita tekan pada add text. Okey, so kita boleh tulis. Kita boleh besarkan sikit ni. Okey, ni kan. Ni adjust kat sini. Kita highlight tadi. Okey, kemudian kita klik kanan, dia akan keluar. So kita boleh tukar nak tulisan apa kan. Yang ni ke. Kemudian kita besarkan dia sikit sebab dia macam tajuk kat dalam tu. Okey. So kita berikan. Nak color lain pun, nak colorkan tulisan tu pun tak ada masalah. Okey, kita boleh colorkan tulisan tu. Okey, so dia jadi macam ni. Nak tukar form macam mana pun boleh. Kita boleh tengok kat atas ni. Okey, yang bahagian word style ni dah keluar. So kat sini kita boleh tukar. Nak bentuk word art dia tu macam mana. Nak lebih cantik kan. Nampak macam 3D. Kita boleh tukar lah. Tukar color. Okey. Yang ni boleh tukar outline dia. Boleh tukar. Boleh main lah dengan color ni. Ada reflection tak? Semualah. Okey. Kita boleh tukar. Ni dalam bentuk curve. Tulisan tu. Semua boleh. Okey. Ke smart art. Smart art ni adalah bentuk macam ni. Okey, macam-macam bentuk lah dia ada. Ada peta, ada bulat. Ini macam kalau kita nak masukkan sesuatu tu, dia bukan bentuk ayat lah, dia bentuk point. Kan? Jadi kita boleh masukkan. Contohnya, contohnya. Okey, dalam ni. Ini kalau sebab kita klik kat sini tadi, dia akan masuk dalam ni lah. Okey, dia akan terus masuk dalam ni. Kalau kita tak nak duduk dalam ni, nak duduk kat luar, so kita tarik. So dia akan berada dekat luar. So berada kat sini. Jadi kita boleh masukkan perkataan. Contohnya yang pertama kita masukkan hammer contohnya. Jadi ini untuk ruangan gambar ni. Kalau ada gambar hammer dekat luar kan. Contohnya saya masukkan gambar ni. Okey, so dia akan jadi. Kita tarik sikit. So dia akan jadi macam ni. Dan seterusnya. Nampak lebih itulah. Yang ni pun kita boleh tukar. Kita nak dia lagi cantik kan. Bentuk dia kita tengok dekat format lah. Okey, dekat format dia boleh tukar.
nak macam mana, nak fill, nak colorkan dia ke, semua dekat bahagian format. X berapa, paksi Y berapa. Okey, untuk chart ni. Okey, kalau nak masukkan terus pun boleh. Contohnya lah kan, kita dah pilih yang tadi, kita masukkan chart. Okey, so chart ni dia akan link dengan Excel. Data dalam Excel, baru kita boleh convert, keluarkan dia punya catagan ni. Okey, kemudian dah habis sebahagian catagan, ini tak ada apalah. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian ni, header, footer dan juga page number. Untuk header ni adalah kat bahagian atas. Okey, atas kat sini lah. Okey, dia ada berbagai jenis. Kita nak yang mana satu, kita boleh pilih je. Kalau kita pilih yang ni, dia akan berada kat atas. So kat atas ni kita double klik kat sini, kita type je. Contohnya subjek kita ni 1033 contohnya. So kita type. Okey, double klik kat sini pula. So setiap page dia akan keluar 1033 ni. Kita boleh tukar tulisan dia, boleh tukar saiz dia, semua kita boleh buat lah. Okey, kemudian footer ni adalah berada yang dekat bawah. Okey, yang dekat bawah, contohnya yang ni kan, dia ada berada dekat bawah. Contohnya yang ni adalah saya letak nama saya, Cikgu Lala contohnya. Okey, so dia akan berada di setiap footer, akan berada nama saya. Okey, dan kemudian adalah page number. Page number ni, yang ni kalau berada kat atas. Okey, yang ni pula kalau berada kat bawah. Selalunya page number ni kita letak kat yang bawah lah. Jadi kita boleh pilih nak yang ke tepi macam ni ke tengah ke, atau so kita letak di tengah ni. Nanti dia akan terpadam macam Cikgu Lala tadi. Okey, yang footer Cikgu Lala tadi dia akan terpadam lah. Okey, kalau kita nak masukkan juga, nanti saya akan ajar. Okey, so dia masukkan macam ni. Okey, kita double klik. So dia akan keluar macam ni. Keluar yang tanda macam ni lah. Selalunya yang kita buat report ke apa, nak masukkan muka surat. Okey, jadi dia nak tahu berapa muka surat. Jadi yang ni memang wajib ada. Untuk text box ni, kalau kita nak masukkan perkataan, contohnya, okey, text box kita nak masukkan satu perkataan, kita pilih satu simple text box. Okey, letak kat sini, kita nak tulis apa. Kita akan tengok word art. Word art ni adalah perkataan yang kita nak type. Selalunya yang tajuk lah kat depan. Kita pilih yang ni ke. Okey, kita boleh adjust sikit. Klik je, nak buat macam mana, nak keluarkan tu, klik je kat sini. So dia automatik akan keluar. So boleh pilih nak tukar balik ni ke, kan, tukar yang ni ke. Boleh tukar font juga sekali. Kalau kita tak mau font ni, kita boleh tukar font lain. Kita pergi ke home je, kita tukar balik font yang kita nak. Kemudian yang ni tak adalah, yang sekarang ni yang ujung sekali ni adalah equation dengan simbol. Equation ni kalau kita nak masukkan formula. Okey, dia ada banyak formula, jadi kita boleh pilih kita nak masukkan formula yang mana, kita boleh masukkan. Contohnya kat sini, okey, masukkan formula. Okey, bila kita keluar kat sini, ada banyak formula kat atasnya yang boleh kita pilih. Kita nak masuk yang mana satu. Okey, yang ni ke, nak tengok berbagai, klik anak panah bawah dia. So dia keluar macam-macam lah. Okey, yang ni, so nak masukkan nilai, klik dekat kotak ni. Katakan 25. So bawah ni kita masukkan 80 contohnya. Okey, lepas dia akan jadi satu formula lah. Okey, last sekali untuk simbol. Simbol ni kita boleh pilih kita nak simbol yang mana, kemudian just kita klik je. Okey. Okey, simbol ni. Kita boleh pilih sebenarnya nak masuk simbol mana tu. Ini simbol ni kita boleh besarkan sikit. Simbol ohm. Okey, kena simbol ohm. Kita nak masuk simbol apa lagi? Alpha ataupun tanda. Semua kat sini bagi simbol. Okey. Ini kita bertemu kembali untuk tajuk yang seterusnya, iaitu design. Okey. So kita akan teruskan untuk bahagian design. Kita tengok fokus pada sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ni dia ada banyak themes. So kita boleh pilih lah. Dia akan berbeza dari segi themes ni, dari segi tulisan lah. Tulisan, colour. Okey, akan berbeza. Kalau tak, kita biarkan dia. Okey, kemudian kita akan tengok kat sini dari segi spacing. Ini tak ada apa. Dan kita tengok kat sini adalah border. Kita akan masuk bahagian border. Border ni adalah kita set border dekat luar ni lah. Okay, kita klik kat sini, kita akan tengok. Ada border, ada page border, ada shading. Okey,
Jadi kita akan fokus pada page border. Untuk page border, kalau yang dekat bawah ni art ni adalah dia ada banyak jenis contohnya saya masuk satu, dia jadi macam ni page border. Kalau kita nak guna yang style biasa, tak mau style macam ni, kita boleh tukar pada style kat atas ni. Kita nak style yang macam lebih official lah, yang macam meja. Dia jadi macam ni. Jadi untuk setiap page yang seterusnya, dia akan fix lah. Kedudukannya grafis dan seterusnya memang tidak akan berubah dari segi page border. Untuk yang seterusnya ini untuk color. Untuk color kita punya paper lah, kertas ni untuk color background. Dan kemudian kita masuk ke bahagian layout. Untuk layout, dia dekat sini sebelah kiri kita tengok dia ada margin. Margin ni kita boleh tengok ada normal, narrow, moderate dan seterusnya lah. Kalau kita pilih yang normal, so size yang ni di tahap yang biasalah, yang biasa kita pakai. Kalau narrow, dia ke dalam, dia terkeluar sikit, dia lebih orang kata lebih besar lah. Dia punya penggunaan dia tu lebih wide. Kalau kita guna yang moderate, lain pula, dia ada banyak setting, tapi yang selalu kita pakai, kita lebih pada normal lah. Untuk normal. And then orientation ni dia ada dua. Satu, kalau kertas tu berbentuk portrait, satu lagi berbentuk landscape. Kalau bentuk portrait macam ni lah. Kalau bentuk landscape, dia panjang, macam style kertas lukisan. Selalunya landscape ni kalau kita nak buat dari segi kita nak masukkan carta, ataupun graf ke, sesuai lah untuk landscape ni. Untuk segi size pula, ni size yang pelbagai size lah yang kita boleh set lah, ikutlah kita nak guna size berapa. Yang ni biasanya size A4 lah, untuk kertas A4 biasa tu, yang ni lah. Kolom. Untuk kolom, dia ada lebih kurang 5 pembahagian. Ada 3 kolom, tapi ada set pembahagian lagi 2 lebih. Tapi yang biasa kita guna selalunya sampai 3 kolom aja lah. Contohnya kalau saya bahagi pada 2 kolom, jadi dia akan terpisah, terbahagi 2 kat sini. Jadi apabila kita tarik perkataan kat sini sampai bawah, lagi satu ada 2 side lah, ada 2 side tulisan akan masuk. Contohnya kita masuk yang ni saya copy. Lepas tu masuk kat sini. Katakan ada lagi, saya masuk lagi. Dia akan terus pergi ke sebelah. Jadi dia akan ada 2 page kat sini. Kalau kita bahagikan kepada 3 kolom, maksudnya dia akan bahagi ada 3 kolom lah. 1, 2, 3. So akan ada 3 kolom kat sini. Dan seterusnya untuk sampai sini kita akan masukkan untuk break. Breaks ni kita akan masukkan untuk macam kita nak pecahkan muka surat. Maksudnya kita nak muka surat yang seterusnya ni muka surat page lain. Contohnya lah kan, yang pertama ni kita buat dalam bentuk landscape. Yang kedua ni kita tak nak landscape, kita nak jadi dia dalam bentuk portrait macam ni. Kalau kita tak page break, bila saya tekan portrait macam ni, dia dua-dua akan bertukar. Jadi kita nak yang kita buat 3 kolom ni biar kekal dalam bentuk landscape, tapi yang seterusnya, page yang seterusnya kita nak dia dalam bentuk portrait lah. Jadi macam nak buat, kita klik mouse dekat yang page yang landscape ni, lepas tu kita pergi ke break, kita ambil next page. So dia akan masuk next page. Sekarang ni, page yang ni dengan page yang bawah ni adalah page yang berbeza. Contohnya kalau saya tukar, yang ni kan, dia tukar pada portrait. Nampak kan? Dia dah lain. Tapi kalau kita masukkan muka surat, tak berubah, still sama. Still dia akan improve. Kalau ni muka surat 1, yang ni tetap akan jadi muka surat 2 lah. Reference. Reference ni sebenarnya tak ada apa sangat. Mailing ni, ini lebih kepada kita nak buat mail merge. Kita nak buat mail merge. Contohnya kita selalunya nak print dalam kuantiti yang banyak. Nama, bahagian bawah dia ni kita letak mungkin nombor IC lah.
30 orang pelajar, let's say ada 30 orang pelajar dan kita nak print ni kepada 30 orang pelajar tersebut tanpa menaik satu-satu. Kita takkanlah nak tak satu ni kan, jenuh isi semua. Jadi macam mana nak buat? Kita buat template yang ada nama pelajar dan juga nombor IC dia. Dia selalunya kalau kita nak buat mail merge ni, dia mesti dalam Excel. Dia mesti dalam Excel. Kita kena ambil Excel. Ni contoh ada pun nombor IC, ada juga nama. Jadi yang ni lah, sekarang ni dia kolom B dengan C. So kita minimize. Dah tahu dah kat sini. So macam nak buat, kita pergi ke mailing ni, and then kita pergi ke start mail merge. Kat sini kita nak buat yang macam mana, kita step by step mail merge wizard. Tekan ni, dia akan keluar sebelah kanan. Lepas tu kita follow dia punya step. Starting document. Press. Lepas tu dia kata select recipient. Lepas tu yang atas ni, browse. Kita ambil kat mana file yang ada nama pelajar tadi. Kita open. Dia keluar macam ni. Kita OK je. Sekarang ni kita tengok yang nama pelajar tadi mana. Ni nama dekat F3 dan juga IC dekat F2. So yang atas semua ni tak ada kaitan. So kita boleh untick je. Sebab nak cari senang kan. So kita tick semua yang mana berkenaan je lah. Kita akan tadi kita finish je lah. Ini sebenarnya tak ada function sangat. Kita tak berapa nak guna lah. Kalau terserah ini untuk check dia punya, kita punya wording kita nak translate. Translate dalam bahasa lain. Yang ni translate language. Ni pun tak ada tu sangat lah. Tak ada guna sangat lah. So kita last kali dah habis siap. Kemudian kita untuk save. Untuk save dia mudah aja, kita pergi ke file and then kita pergi klik ke save as. Kita mesti bawah ni masih dalam bentuk word document Kalau kita scroll kat bawah ni dia banyak tau. Dia banyak. Kalau kita terus nak save dalam convert dalam PDF pun tak ada masalah. Kita klik je kat bahagian PDF. Saya tunjuk contohnya kalau ini, kalau kita save dalam bentuk word document. Kita save dalam PDF. Kita pergi ke tempat save tadi tu ni, kita terus convert pergi ke PDF. Tadi kat mana kita simpan tadi ni dalam bentuk PDF dah ada. Yang ni dah bentuk Word tadi. Escape. Yang ni dah bentuk PDF. Senang kan? Terus convert je. Kita boleh convert dalam PDF boleh, daripada ni. Mana je.